silap saya 11 bulan ni. Cuba tengok dalam kalender lah, 11 bulan ni 1 Rejab. Kita dah masuk bulan Rejab. Jadi bulan Allah disebutkan. Itu peluang tu. Sebab Allah letakkan Zulhijjah di akhir. Kita akan wukuf tahun ni 14 bulan Oktober. 14 bulan Oktober. Ayah haji 15 bulan Oktober. Bulan 10. Ya, 14 bulan 10 wukuf. Jadi sebelum nak wukuf tu bulan 10 tu, bulan Zulhijjah, 9 bulan. Sebelum bulan Zulhijjah, bulan Zulkaidah. Sebelum bulan Zulkaidah, bulan Syawal. Sebelum bulan Syawal, bulan Ramadan. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala bagi kepada kita satu peluang untuk kita bersihkan jiwa kita dalam bulan Ramadan. Siapa yang terpilih haji tahun ini, cuba ambil satu inisiatif dengan bersungguh-sungguh bersihkan jiwa dalam bulan Ramadan. Bersih jiwa dalam bulan Ramadan. Kalau boleh 3 bulan yang katakan bulan ibadah tu, bulan-bulan yang peluang untuk kita buat ibadah tu, bulan Rajab, Syaban dan Ramadan. Rajab, Syaban, 3 bulan latihan kita nak bersihkan jiwa. Masuk bulan Ramadan tu kemuncak tu. Siang malam kita kena banyak ibadat, istighfar banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bila sampai saja habis bulan Ramadan, masuk 1 Syawal, itu baru dikira bulan haji. Sebab bulan haji bermula 1 Syawal. 1 Syawal. Walaupun kita selalu sebut bulan raya, sebenarnya 1 Syawal ada bulan haji. Bulan haji Tuhan bagi tempoh kita selama 70 hari. Antara 1 Syawal dengan 10 hari bulan Zulhijjah, antara 2 hari raya. Antara 2 hari raya. Bulan haji itu antara 2 hari raya. Satu Aidil Fitri, kemudian Aidil Adha. 1 Syawal dengan 10 hari bulan Zulhijjah. 10 Zulhijjah itu Aidil Adha. Jadi bulan haji itu antara itulah 70 hari. 70 hari. Dan tempoh itulah kita ada mempunyai peluang sebelum itu untuk membersihkan jiwa dan hati kita kepada Allah. Yang ketiga, yang keempat, kita tak inilah syarat wajib yang keempat itu merdeka. Saya fikir tak ada lah 4 merdeka, cuma yang aktif sekali ialah tentang berkuasa. Berkuasa inilah yang kita tengok. Kalau dalam rajah kita nampak terpecah kepada 2. Satu, berkuasa dengan diri kita sendiri. Yang kedua, berkuasa kita buat haji itu dengan pertolongan orang lain. Ya, ada kuasa dengan sendiri, ada kuasa dengan pertolongan orang lain. Dia kuasa lagi. Sebab Allah sebut dalam ayat man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang mampu. Yang mampu itu pecah kepada 2. Satu dia boleh buat dengan sendiri, satu dia boleh buat tapi dengan pertolongan orang lain. Tapi kedua-duanya itu dia dapat laksanakan haji. Dengan pertolongan, dengan sendiri itu, pertama dia kena ada keuangan yang cukup untuk tambang pergi dan balik. Kalau dia tak cukup tambang, dia tak wajib lagi. Dia tak wajib lagi. Tak payah tunggu subsidi lah, ya. Biar sendirilah ya tuan-tuan. Kita buat ibadat ni tunggu subsidi lah, subsidi. Ini hukum, melaksanakan hukum yang ditentukan oleh Allah. Dan Allah pun tak paksa kita. Kalau kita tak mampu, tak payah pergi. Oh, saya nak pergi lah, minta habis, tak sedekah orang tak. Kutip derma, saya nak pergi haji ni. Orang baru pergi haji pun derma. Tak perlu macam tu. Dia kena kemampuan diri sendiri. Tak perlu subsidi. Bagi pendapat saya, tak perlu subsidi. Sebab Allah dah sebut syarat-syarat ini bagi orang yang mampu adalah orang yang mempunyai tambang pergi balik, ya, dengan secukupnya untuk diri dia. Tak payah perlu orang. Kalau orang nak bagi itu kebetulan lah, kita boleh terima, tak salah. Tapi sampai meminta-minta tak perlu. Okey. Yang kedua, ada bekalan yang cukup untuk pergi kat sana. Yang ketiga, ada kenderaan. Walaupun tambang pergi balik ada, tapi kenderaan tak ada, jadi tak wajib. Sekarang alhamdulillah kita ada kapal terbang, kan? Dulu kapal laut, itu kenderaan ada. Yang keempat, dalam perjalanan itu aman. Kalau kita kata semua syarat dah cukup, tapi perjalanan itu tidak aman, syarat ini tidak wajib. Ya, umpamanya melakukan peperangan, pergaduhan di dalam perjalanan itu akan membahayakan keselamatan kita, maka tidak wajib. Ya. Yang kelima ialah badan yang sihat. Semua kita tengok satu persatu dah cukup, tapi badan yang sakit. Ya, terutama sekali orang yang kena dialisis, yang cuci darah, maka dia tidak wajib haji. Sebab apa? Bila dia pergi kat sana akan menimbulkan masalah besar untuk penyucian darah dia. Ya, biasa orang yang cuci darah ni 1 minggu sampai 3 kali. Ya, bermakna dia menghadapi masalah di sana, nak pergi nak cuci darah mengambil masa, dia tidak wajib.
dia tidak wajib. Walaupun cukup tambang menabang dah ada, semua kenderaan pergi balik dah ada, bekalan pun dah ada, tapi dalam masa yang sama dia sakit, maka dia tidak wajib. Ya, dia tidak wajib itu maksudnya kalau dia mati tak buat haji tak berdosa. Itu maksud tidak wajib. Ya. Ini bagi yang saya atur. Tapi kalau sekiranya syakat pergi kerja manis tu orang kali darah-darah tinggi itu kita boleh makan ubat kan. Tapi cuci darah ni kali dia mesti kena teruskan ya, insya-Allah. Tapi kalau sekiranya dia syakat kerja manis, kecil gula bagi kan. Itu makan ubat lah. Biasa doktor bagilah. Kalau tradisional saya tengok yang baik tu makan tebu, minum air tebu. Ya. Itu ubat kerja manis baik. Ya. Minum air tebu tuan-tuan ya. Sebab tu hanya jadikan setiap yang racun tu dia ada penawar dia. Jadi nak baik kerja manis tu minum air tebu. Tapi jangan minum banyak ya. Tapi tebu tu bukan tebu biasa ni, tebu gajah dia panggil, tebu hitam dia panggil. Dia kena tu juga. Saya tengok ada orang buat tu satu tebu tu menjadi ubat yang sangat mustajab. Ya, orang 23 bacaan boleh tu sampai 6, 5, 6 ya. Jadi tebu tu rupanya dia boleh memberikan ubat kepada orang yang selalu makan air, minum air tebu ni. Ya. Tapi tebu kalau kampung saya panggil, dia panggil tebu gajah. Dia kecil je, warna hitam ya, dia kecil je. Tapi dia ada air dia nak keluar air pun susah, air dia tak banyak. Itu jadi ubat mustajab. Kalau kerja manis tu ataupun kalau darah tinggi tu dia ada ubat juga. Ada ubat-ubatnya. Artinya kita boleh mengubatkan diri kita dulu ya, dengan sebaik. Kalau dah sihat boleh pergi, tak ada masalah. Jadi orang yang nak pergi itu syarat dia mesti sihat tubuh badannya. Kemudian yang keenam, berkemampuan kesempatan masa, sempat masa nak pergi. Kalau masih hidup dia tu dengan keadaan kehidupan yang begitu sibuk sehingga tak dapat dia nak pergi dalam urusan haji ni, maka diberikan kelonggaran kepada dia, tidak wajib lagi. Sehinggalah dia hilang kesibukan tadi, kesibukan yang tak dapat dielakkan lah maksud saya. Kemudian yang pertolongan dengan orang lain sekali lagi, iaitu dia uzur yang tak dapat dia nak ni ya, uzur tak dapat buat sendiri, ataupun sakit yang tidak ada harapan sembuh, ataupun terlalu tua, ataupun yang telah meninggal dunia tetapi masih hidup dia mampu buat. Itu kena pertolongan orang lain lah. Maksudnya dia kena badalkan haji. Kemudian untuk wanita dia ada dua tambahan. Pertama, kalau dia nak pergi mesti diizinkan oleh suami atau wali dia. Dia tidak sah kalau dia pergi tanpa izin suami ataupun wali dia. Kalau dia buat sah, tapi Allah Ta'ala tak terima kerana tak cukup syarat. Dan yang akhir sekali, naklah dia pergi dengan mahram dia, ataupun kena ada orang yang menjadi tanggungjawab untuk memelihara keselamatan dia. Suami dia, bapa dia, atau pak saudara dia, anak saudara ya, disebut mahram. Di Saudi sekarang ini tuan-tuan, kaitan dengan mahram sangat penting. Sehingga kan sekarang kalau tidak ada mahram, wanita itu tidak boleh pergi, melainkan umur dia 45 tahun ke atas. Kalau 45 tahun ke atas tak perlu mahram. Tapi kalau umur wanita itu 45 tahun ke bawah, wajib ada mahram. Dia wajib ada mahram. Maksudnya orang-orang yang boleh pergi menjaga keselamatan dia lah. Ya, dulu-dulu boleh pergi, tapi mahram tumpang. Mahram tumpang ni sebenarnya bukan mahram betul. Mahram tumpang tu pun macam tipu-tipu tumpang. Tumpang tipu-tipu mahram. Sebenarnya tak sesuai. Kita buat ibadat nak menipu apa pula tuan-tuan. Ya, lebih baik kita cari betul-betul mahram baru boleh pergi. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah, pada itu sajalah untuk bulan ini. Sedikit sebanyak dapat memberikan maklumat kepada kita haji, dan saya doakan semoga kita sentiasa mendapat rahmat dan keberkatan dalam hidup insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.